Kampung kita sembelih tu kat mana? Kampung sembelih? Renok Kat sini. Nama kampung? Sianok. Kalau kampung Otra. Otra. V. Otra V. Otra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 17 Jun 2024 bersama dengan 10 Zulhijjah 1440. Kami Sport My Care alhamdulillah telah melaksanakan solat Aidil Adha di Masjid Darul Islam di Kampung Otraf. Sekarang ini kami diundang untuk datang ke teratak Mahligai Mufti Sihanoddin InsyaAllah Ustaz. Sebab sini kalau maklumnya banyakkan orang panggil ustaz. Ya, ustaz lah. Kalau kat Malaysia Mufti ni macam dia tak macam tu. Kami tak Tuan Haji. tak pasti dekat Kemboja ni. Ya. Dekat Tuan Haji ke kan? Ya. So mereka akan panggil ustaz lah. Ya. Sebab mula-mula apabila saya balik di Yaman, belajar di Yaman pada tahun 2001, mula-mula mengajar di sini. Mengajar di sekolah dia ni. Sekolah Phnom Penh. Mengajar tu boleh dapat 2 tahun. Lepas tu Mufti Phnom Penh tu dia pilihan saya untuk jadi imam wilayah Sihanouk Ville lah. Jadi imam wilayah Sihanouk Ville. Kerajaan Kamboja mana ringkas lah untuk wakil gubernur di sini. Pilihan kerajaan Kamboja lah. Akhir ni. Dia akan sejarah tu panjang. Tapi akhir pada hari ini menjadi wakil gubernur Sihanouk Ville. Jadi Tapi Haji dua lah. Ya. Mufti dan Ya. wakil gubernur untuk Jadi kalau mufti nampak besar sangat. Wakil gubernur. Tapi kalau kata imam wilayah, imam hafazah, ada mana ringan sikit. Jawatan kerajaan membantu. Jawatan kerajaan jadi wakil gubernur. Wakil gubernur Sihanouk Ville. Ustaz kaki tangan kerajaan jugalah kiranya. Ini kerajaan. Tugas imam wilayah ni kerajaan juga. Tapi untuk orang Islam di Sihanouk Ville, untuk orang Islam saja. Jadi imam wilayah ni untuk orang Islam saja. Saya wakil gubernur di Sihanouk Ville ni umumnya semua. Muslim, Buza, China semua. wakil gubernur. Ya. Kalau tiga imam ialah hal ehwal. Ya. Ni Muslim lah. Ya. Ustaz nampak fasih bahasa Melayu. Macam mana Ustaz boleh fasih bahasa Melayu? Dulu saya masa tahun 1990 lah. 90. Saya belajar dengan Malaysia. Malaysia. Masa tu saya lari di sini di Komeni. Di Kamboja ni Komeni, lepas itu lari belajar sana. Nanti buat lah. Dapat 6 tahun di sana. Oh, Narati Wat. Sebab bahasa Narati Wat pun memang dicakap bahasa Kelantan. Ada logal Kelantan. Ya. Ustaz pernah pergi ke Malaysia sebelumnya? Pernah pergi di Sana'a. Oh, sebenarnya tu saya baru lahir. Sana'a. Tu baru kenal kawan-kawan di Malaysia, banyak kawan-kawan Indonesia, banyak negara lah. Karena di Jamiah tu banyak jensiah dia belajar sana. Di Sihanouk Ville ada berapa sekolah tahfiz? Ya, Ada madrasah macam Madrasah ke tahfiz? di sini. Di sini ada ma'had at-tamayuz yang saya berkongsi dengan Jamiah ASEAN di sinilah. Lepas itu berkongsi banyaklah dengan saudara Malaysia pun dia tolong beli tanah. Jadi sekarang tu berkembang besar. Sekolah tu kalau kira di Kamboja ni mana mengajar Islam dengan mengajar Asriyah, mana akademik. Sama lah. Yang sekolah tu yang anak saya mula-mula keluar daripada sekolah Sulung tu. ni? Ya. Program
generasi pertama. yang jil pertama lah. Batch Yang pertama lah. Ya. Majlis pertama dia keluar, saya hantar dia pergi hafiz Quran di Johor. Madrasah Tanbiriyah, tahfiz Quran Tanbiriyah Mo Johor. Wah. Mo. Ya, Ustaz hantar dia ke Muar, tinggal lah. Ya tinggal sana. Tinggal lah. Sebab- Datang-datang. Ya, Habis sebab baru. ya. Dia tak bagi pegang phone. Jadi cakap dia tak ada logat Kelantan Ada sikit. kawan yang kemudian sama. Jadi apa cabaran masa mula-mula sampai kat Malaysia? Saya boleh faham bahasa Arab sikit. Cakap dengan ustaz. Lepas tu belajar bahasa Melayu dengan kawan-kawan. Berapa lama sana? Setahun. Setahun lebih. Tapi boleh fasih. Fasih betul maksudnya. Sebab kalau dekat Malaysia kan bahasa kita orang kan guna A, B, C macam tu kan. Kalau kat sini ada macam Tak susah ke? Abjad A, B, C, D. Dia tulisan dia lain. Tulisan Tapi kan. tulisan Inggeris tu ada juga. Dia di Kamboja banyakkan macam tu lah. Yang sponsor daripada kerajaan. Ya. Di sini ada universiti. Ada. Sini ada tapi mana kalau belajar di negara Islam dia dah dapat ilmu, lepas itu dapat tarbiyah cara hal Islam lebih afdal lah. Okay, berbalik kepada ustaz lah. Apa tugas-tugas ustaz yang ustaz jalankan lah macam setiap hari Di sini di sini ataupun mingguan ke bulanan ke, kongsi sikit. Cuba. sini sekarang banyakkan saya kerjaan mana umumnya ada umum. Tapi untuk orang Islam ni saya ada meeting. Misalnya kalau imam wilayah, imam daerah 1 bulan sekali untuk bicara hal Islam. Ya. Lepas itu untuk imam masjid 3 bulan sekali 3 bulan sekali. meeting lah. Meeting. Cara Islam. Lepas itu khabaran setiap hari itu mesti hantar masuk dalam grup WhatsApp untuk tahu kata macam mana berlaku Islam di kawasan. Itu mesti imam tu hantar lah. Untuk ya. So setiap masjid tu akan hantar hantar laporan dekat ustaz lah. Ya. So hari-hari macam tu. Ya. Hari-hari macam tu ke? Hari-hari kena dapat khabar. Satu lagi cikgu-cikgu mengajar yang dapat bantuan daripada kerajaan dalam wilayah ni ada 30 orang lebih. 30 orang. Itu pun kena laporan kata mengajar, tak mengajar. Sebab duit kerajaan tolong. Ya. Kalau macam cikgu lain, cikgu pihak jamiah atau pondok lain, tidak apa-apa lah, masing-masing dia. Ada negara-negara jiran kan macam ada krisis sikit lah antara Muslim dengan non-Muslim. So dekat sini macam tak ada sebab daripada ustaz cakap ni macam kerajaan sangat supportif, sangat membantu. So memang tak ada apa-apa. Ya, macam masalah. untuk damaian di antara asatizah hak jamiah, asatizah, ustaz-ustaz duduk di bawah jamiah, ustaz-ustaz duduk di pondok, dan ustaz-ustaz yang di bawah kerajaan yang bagi bantuan. Setahun saya buat beristimak sekali untuk pahaman di antara satu sama lain. Setiap tahun buat? Setiap tahun saya buat. Untuk berkembang kemajuan sekolah masing-masing. Lepas itu anak-anak orang Islam di kampung, walaupun dia tak ada wang untuk belajar, untuk khabarkan saya. Semoga saya tolong dia, cari ahli kebaikan, tolong dia untuk dapat belajar. Terus setiap tahun saya buat macam tu. Alhamdulillah. Macam anak-anak Islam yang duduk di kampung tu, mereka tak boleh masuk, maksudnya tak boleh sekolah di sekolah kerajaan yang macam biasa ke? Yes, semua saya. Yang sekolah, yang pondok, dia perlu makan. Misalnya kalau pergi belajar di pondok,
Jadi duduk pondok mesti kena bayar untuk makan. Untuk makan lah, bukan harga belajar, untuk makan. Apabila setengah pada pelajar dia tak ada duit. Itu pun suruh murid sekolah ataupun murid pondok pun khabarkan saya untuk saya cari tolong dia dapat belajar. Kalau Ya. orang sekolah di sekolah yang campur ada agama Buddha, maksudnya macam sekolah harian. Itu, ya, itu pun ada juga. Itu pun macam pelajar Islam kita, dia nak belajar ada jamiah universiti umumnya. Itu saya usaha 2 tahun ni dapat 20 orang lebih untuk dapat kebantuan daripada Menteri Hormanat, Menteri Kerajaan. Untuk orang Islam lah, free. Perdana Menteri. Ya. Perdana Menteri. Dapat. Jadi 20 orang lebih. Sekarang saya dapat tolong. Lepas itu satu lagi yang saya duk sebar untuk orang Islam nak belajar macam ilmu untuk kerja elektrik, buat ini kemahiran tu saya sebar untuk belajar dalam free. Saya boleh tolong, boleh free. Ya. Ya, di sini. Alhamdulillah kalau tengok di sekarang tu kerajaan Kamboja ni peduli dengan orang Islam. Itulah. Alhamdulillah. Ya. Baik Gaza tu dengan ustaz sebagai pelarian Ya. lari tu ustaz boleh Ya. cerita sikit tak? Macam mana? Ustaz boleh ceritakan sikit kesusahan pada waktu tu. Oh. Masalah dia, pelarian dia. Ya, ya. Pada waktu yang di sini Istiraki, masa tu Pol Pot dinamakan Pol Pot atau Kubit Merah. Itu dia bunuh orang masa tu. Masa dia berintah tu dia bunuh orang di 3 juta lebih. Masa 3 tahun. 3 juta lebih, tak kira orang Muslim, Boza, China, semua dia bunuh. Banyakkan lelaki dia bunuh semua. Setengah pada kampung lah. Lepas ya. Ya. Masa tu pada tahun 79 dah merdeka daripada Hun Sen. Vietnam masuk merdeka. Lepas tu masa tu pun duk duk undang-undang Istiraki juga. Tapi pada tahun 90 saya atau nak pelajar, saya tak mau duduk dalam ni, mau belajar. Masa tu pasport tu tak ada, tak boleh keluar. Tapi saya lari. Itu saya ada 4 orang saya lari masuk Thailand. Di Kok Bangkok. Kalau Ustaz itu lari bersama keluarga apa ke? Ustaz lari bersama kawan-kawan ke? Keluarga tinggal? Saya lari seorang. Tidak keluarga seorang. Saya lari masa tu lokasi sungai. Tak maaf sikit. Cerita dia susah sikit. Faham. Ya. Faham. Ya. Saya lari sampai di Bangkok melalui kampung. Kampung. Naik motor apa masuk Thailand. Sampai Bangkok. Seorang je ni Ustaz? Dia ada 4 orang. Ada 4 orang. Lepas tu sampai Bangkok jumpa Rabitah Hayat Ghazah Islam Bangkok. Saya jumpa dia, cakap dia kata saya orang Kamboja. Tak ada pasport. Dia hantar saya ke selatan. Melati. Saya belajar sana 6 tahun tu tanpa pasport. Boleh datang saya masuk hutan. Boleh keluar masuk boleh. Jadi susah sikit lah. Ya, Satu. Ya. Ya. Tapi alhamdulillah segala kesusahan tu akhirnya dibalas pada hari ini. Ya, ya. Ustaz. Ya. Dan even negara Kemboja sendiri pun dah macam, bukan dah macam, memang dah menghargai ataupun menerima Islam secara keseluruhannya kerana banyak beri bantuan pada hari ini.
Kalau nak pergi belajar pun ustaz minta pun ustaz dapat. So Ya, ya. segala kesusahan tu dah lepas. Ya, ya, ya. So sekarang ni alhamdulillah ustaz berjaya. Dah tempuh segala tu. Ya, InsyaAllah. ya. Ya, cerita susah sikit. Ya, faham. Masa tu susah. Susah ni Islam tu. Ya. Islam tu. Macam Ustaz kan, Ustaz sekarang Ya. sebagai mufti. Islam tu Ustaz nak Ya. menjaga Islam Ya. di bumi Syiano. Ya, ya, ya. Cukup. Itu pun cukup perik ni kan lagi rakyat di Palestin. Ya. Pas lari belajar sambil nyuruh. Ya. Dan kalau kita tengok pekerja asing dekat negara kita, Ha. orang bekerja, lepas tu ada polis, ini kita nak belajar. Okay, Lepas tu macam mana Ustaz dapat pergi ke ni? Sambung Sambung ke Yaman, Yaman. Sana'a. Saya habis sanawi sana, lepas tu Hay'ah Irasa Islamiyah. Itu masa tu Ustaz Soleh, Soleh Talib. Apabila saya habis belajar di sanawi, dia hantar saya pergi ke Oh dia hantar. dia hantar pergi ke Yaman. Bagi orang petani. Orang petani ni dia tolong Habis-habis. tolong orang Islam di Kamboja lah. Bagi dia belajar banyak lah. Yang masuk pergi belajar dia tak pergi bayar harga bayar jamiah. Mana orang petani tu jarah besar, jarah banyak. kalau tak silap saya dekat Patani dengan Naratiwat pun ada krisis juga kan dengan kerajaan mereka sendiri kan. Ya. Kalau tak silap saya lah, orang Muslim dekat Naratiwat dengan Patani, mereka pun ada krisis sendiri kan dengan kerajaan Thailand sendiri kan. Ada juga. Kan, Ada sebab- satu fort tu dia masuk ke hutan untuk berlawan dengan kerajaan. Sebab macam pernah dengar macam ada bunuh-bunuh juga. Ada. Betul kan? Ada, ya, ada masa tu ada banyak juga yang orang Melayu kita masuk dalam hutan. Lepas tu malam-malam keluar berlawan dengan kerajaan. Tapi ustaz waktu tu tak terlibat lah. Buat ya. Terlibat juga. Tak. Tak, Saya waktu tu tapi orang Melayu masuk hutan masuk jadi duduk dalam gunung tu. Bukit tu tempat dia jauh ke tempat saya. Tempat saya sekolah dia dekat bandar sikit. Bandar. Cuma di sana tu di kebun getah banyak. Di Naratiwa tu. Lepas tu sekolah saya dekat sungai. Best lah. Lepas tu orang sana tu dia tak tahu kata orang Kamboja. Orang Melayu sana tu dia tahu kata saya orang atas. Orang atas. Mana orang atas ni mana orang Bangkok lah. Oh. Sebab saya tak pandai cakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Lepas tu orang tua Melayu pun dia tak pandai cakap bahasa Thai. Bahasa Thai. Lepas tu dia tak tahu. Cuma tahu ustaz saja kata saya orang Kamboja tak ada pasport. Itulah. Tak tahu polis datang ke? Tapi Ada orang bagi tahu lah. nampak sendiri. Nampak sendiri. Kadang-kadang ustaz kata Yusuf balik. Hari ni jangan mari sekolah lah. Sebab ada polis datang atau Oh, mereka memang bantu ustaz. banyaklah. Faham? Ustaz, saya nak tanya, apa sumber pendapatan utama orang Islam di Sihanouk Vale? Macam mana? Macam diorang tu banyaknya bekerja Sebagai kerja apa? ke ataupun menjaga ke orang Ya. sumber pendapatan mereka. Orang Muslim. Ya. biasa. Kalau tengok keadaan sekarang dari Muslim di Sihanouk Vale ni setengah padanya dia kerja syarikat Kailang. Oh, okey lah. Sebab beberapa tahun mari dah ni banyakkan Kailang China. Dia mari buat sini. Banyak kerja Kailang dan juga ada orang peniaga. Peniaga macam ada daging ayam, daging lembu untuk jual ke kedai tu. Kalau tengok keadaan di sini mana orang Islam kita terutama. Segi ayam, makanan daging ayam, daging lembu, mana Islam kita Muslimnya yang utama, yang lebih baik pada lain. Betul yang ada tu dekat laut dia tangkap ikan. Ikan. Alhamdulillah lah. Dia di sekarang. Rata pendapatan rakyat maksudnya orang Islam
Sebab saya tengok macam dia punya kos minyak, tol tu macam mahal tau. So macam purata pendapatan dekat sini tu kira macam boleh menampung lah segala kos-kos untuk hidup. Ha. Set barang-barang, beli barang semua tu. Dia macam gaji yang orang Gaji mereka dapat tu setimpal tak dengan kos? Kan barang-barang kat sini tu macam Barang mahal lah. barang mahal. Ha. Jadi di sini kalau kerja kelang, kerja apa, gaji bayar duit dolar, $2. bagi dolar. Ya, Di gaji harian ke gaji gaji Bagi harian. syarikat harian. Syarikat semua bagi duit dolar. Untuk kerajaan duit real. Kerajaan duit real. Lain pada kerajaan semua duit dolar. Ya, ya. kalau macam bayaran yuran sekolah, Bayaran sekolah, duit kalau sekolah ke real boleh, dolar boleh, tapi kita kira sama. Ya, sama boleh lah. macam kalau contohnya ada kelahiran macam untuk daftar perkahwinan ke daftar kelahiran tu Ustaz yang uruskan lah. uruskan ke ataupun Macam mana? macam kalau ada pasangan ni nak berkahwin, so macam nak daftar, nak akad nikah. Surat nikah ini gini, mengikut masjid. Oh, masih. Ya, mengikut masjid. Kalau mulai menikah, mari datang saya, pun saya tak ada terhad. Misal nikah, saya untuk nikah free lah. Oh. Free tak ada kata nikah kena bayar duit banyak ni. Tak ada. Tak ada. Ya. Ada tetapkan mahar yang macam kalau kat Malaysia kan mahar seorang perempuan tu contoh RM21 macam tu. Ini belum Kemboja macam mana? untuk wilayah saya belum kira duit harga untuk bayar tak ada lagi. Untuk ikhlasan dirilah. Kalau saya duduk di Kampung Sam, perlu buat swimming kawasan masjid tu, rakyat dia lah. Kalau dia nak tolong boleh swimming setahun ke apa, boleh $100 beli buat, boleh. Lepas tu untuk kata tulis ambil duit tak ada lagi. Belum bicara lagi. Ya. Kalau macam banyak tak NGO yang macam buat aktiviti di kawasan Sihanouk ni? Kalau daripada Malaysia ke daripada negara lain-lain tu, macam selalu tak NGO Apa tu? macam organisasi macam kami ni turun sini bersosial dengan NGO untuk tolong rakyat. Buat bagian. Kalau untuk Sihanouk ni tak banyak lah. Tak banyak. Tapi untuk syarikat datang banyak. Syarikat datang. Syarikat banyak datang sini buat syarikat. Sejak bila Ustaz? Sejak bila tu yang banyak syarikat Syarikat. datang? Ajak di tahun 2018. 2017 naik. Yang Cina datang. Yang Cina datang. Buat kat. Jadi berubah wilayah ni jadi tak serupa dulu lah. Berubah banyak lah. Bangunan tinggi banyak. Tapi itulah banyak bangunan yang tak siap. Kalau kami semalam pergi round-round dekat Sihanouk Ville tu, so nampak banyaklah bangunan yang tak siap. Yeah. So ada kesan ke dekat penduduk setempat? Sebab mungkin sebelum ni mereka ada kerja untuk buat bangunan tu, tapi sekarang bangunan tu dah berhenti buat. So ada terjejas ke? Dia semua bangunan yang ada syarikat China masuk tu, dia 1,000 lebih, 1,000 dalam 1,300 bangunan lebih. Dia bangunan cepat. Lepas itu apabila berlaku COVID-19 dan lain lagi, dia ada yang tak sudah tu 360 bangunan. Tak tahu wallahualam orang balik rumah mati ataupun macam mana. Setengah pada dapat, hubung tak dapat. Ya. Hubung tak dapat. Lepas itu kerajaan pun untuk sebat cari orang berhubung. Boleh berhubung sambung pula. Boleh. Itu. Pekerja dia ambil pekerja tempatan ke? Pekerja yang buat bangunan tu.
Ke orang Cina? Ke orang Indonesia? Orang Tempatan? Tokyo banyakkan orang Cina lah. Tapi pekerja yang buat bangunan tu Kamboja lah. orang Kamboja. Dengan Bangladesh. Bangladesh. Bangladesh, Kamboja. Ya. Indonesia banyakkan dia kerja lain. Oh lain. Kalau jumlah orang Indonesia dalam Sihanouk ini jadi lebih kurang 30,000 orang, 30,000 orang. Orang Indonesia. Tapi setengah padanya dia kerja di kasino, scammer, scam. Banyak cara lah, banyak macam tu. Ya. Kerja sikit. Lepas itu kita lihat tu kalau untuk kenal orang luar negara, kalau sahabat-sahabat pemuda-pemudi jalan pantai tu kalau ada beg macam tu orang luar. Oh, bags ni. Beg ni. Tak Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand. Kalau orang Kamboja tak ada. Biasanya tak ada. Biasa. Faham. Kalau untuk kenal lah kata orang luar negara, tengok. Macam ni kan? Ya. Confirm. Bukan Kamboja. Ya. Biasanya seluar pendek. T-shirt. Ya. Tak ada pakai lah. Ya. Bag tak ada. Ya. Dengan umat Islam khas di Sihanouk ini, saya untuk bersatuan umat. Persatuan. Walaupun dia tengok keadaan seluruh dunia berselainan pahaman tak sama. Betul. Ini pun sama juga. Tapi untuk berukhuwah, untuk bersaudara, walaupun berlainan tinggal dia. Penting kasih di antara satu sama lain. Itu yang saya buat rancang masa depan. Yang kedua, saya akan belajar untuk dapat belajar syariah Islamiyah atau belajar akademik. Saya akan cuba suruh saya usaha untuk dapat orang Islam kita dapat belajar. Betul. Lebih-lebih lagi saya bercontoh anak saya untuk masyarakat lihat. Anak saya, misalnya Safwan, dia mau Safwan. Saya pun Safwan. Dia mau belajar syariah Islamiyah. Saya hantar dia luar. Yang satu lagi perempuan. Perempuan tu nama Safiah tu dia mau belajar macam akademik. Saya hantar ke China. Sekarang untuk belajar di China. Ya. Belajar doktor. Memang belajar di China. Lepas itu bantuan kerajaan China. Sponsor. Sebab baru ni kerajaan China dia untuk beri pertolongan pelajar Kamboja di Sihanouk 10 orang. Dia bagi sponsor. Lepas itu saya minta ketua saya, gubernur, minta muslimah 2 orang untuk pelajar dia izin. Dia izin sambil anak saya seorang dengan anak orang lain seorang. Jadi dapat muslimah 2 orang. Lepas itu 8 orang Buza. Sekarang untuk belajar di China. Wilayah Liaoning. So jangan lupa like, follow dan komen. Alright.